بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini pada tengah hari ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana kitab Ighathatul Lahfan ini yang kita alhamdulillah kita sampai pada bab yang kita bahaskan sebelum ini, dan pada halaman yang ke-369 daripada kitab asal. Untuk anda ingatkan kepada kita semua bahawasanya kitab ini adalah antara kitab yang terbaik dalam membahaskan tentang fiqhun nafs. Fiqhun nafs iaitulah pemahaman tentang jiwa, tentang hati. Dan sebab itulah ulama ahli sunnati wal jamaah sentiasa berpesan dengan kitab ini, iaitulah disebutkan tentang kitab ini adalah kitab yang merupakan sangat penting untuk kita mendapatkan fiqh an-nafs, fiqhun nafs, fiqh, memahami tentang jiwa, memahami tentang hati. Dan ini adalah termasuk daripada ilmu salaf. Ilmu salaf. Syekh guru kami Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, baru-baru ni beliau ada tweet, satu tweet ni. Ana terlupa nak translate tweet ni, tapi sebenarnya tweet ni kita kena buat poster cantik-cantik sikit lah. Maknanya nak bagi kita motivasi untuk tidak mudah mungkinlah melunturkan semangat kita dalam kita mempelajari kitab ini. Mungkin nanti Ana akan kongsikan tweet daripada Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Ana check balik yang ni berkenaan dengan kitab ini, kitab yang kita belajar ni, kitab yang kita pakai ni, dengan satu lagi kitab yang diajarkan juga dan diajarkan oleh guru kita juga di Yayasan Ta'lim, iaitulah kata Syekh berkenaan dengan kitab ini, katakan ma'rifatu ahwalin nafs. Ni 3 hari lepas Ana dah print screen tweet dia ni. Nanti kita pakat terjemah lah, kita buat bagi tak tahulah kalau kita sempat kita buat poster, kita suruh buat poster kata Syekh, ma'rifatu ahwalin nafsi wa ilaliha wa adawaitiha ilmun salafiyyun atiq zahada fihi kathirun ma'a shiddatil hajati ilaih wa min afdalil kutubil musannafati fihi ad-da' wad-dawa' wa ighathatul lahfan lil-'allamah ibn al-Qayyim wa yuhsinu bi ahadina an yuqri'ahuma miraran wa yatafakkaru fi ma'anihima wa yuhadhibu nafsahu wifqa madaminihima. Maknanya Syekh dalam tweet dia ni,
Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah wa wafaqahullah, dia kata mengetahui keadaan jiwa, an-nafs, hati, jiwa, wa ilaliha, dan penyakit-penyakitnya, wa adawaitiha, atau wa adawaitiha, ataupun wa adawatiha, ataupun wa adawaitiha, ya, dan juga penawar keduanya, yakni mengetahui tentang nafs, yakni jiwa, dan dia punya ubat, itu adalah ilmu salafiyun atiq. Ilmu salafi yang atiq. Atiq ni kita boleh terjemah ancient, yang maknanya ilmu yang betul-betul kita kata ancient, yang kuno. Atiq bukan kuno bawa yang bermaksud negatif, tapi atiq maknanya yang menunjukkan ianya adalah kalau kita boleh sebut atiq ni, maknanya orang hari ni kalau kita lihat berlumba-lumba untuk mencari barang-barang antik kan, berlumba-lumba nak gali tanah, nak cari apa dia arkaid, ataupun kita kata buat arkeologi, gali sana gali sini, nak cari benda-benda lama, nak cari benda-benda yang mungkin mereka boleh jumpa benda yang berharga dan sebagainya. Itulah makna atiq. Jadi ilmu yang kita belajar ni, kitab yang kita belajar ni, kata Syekh, adalah ilmu salafiyun atiq. Ilmu salafi yang ancient, maknanya yang betul-betul kita kata lama, yang kuno, yang zahada fihi kathirun ma'a syiddatil hajati ilaih. Ramai manusia yang terlampau berzuhud, maknanya rasa cukup, tak mau belajar. Zahada fihi kathirun, ramai orang rasa tak perlu. Ramai orang yang rasa mengaji ilmu ni tak perlu, sehingga menyebabkan mereka terlampau berzuhud, tak mau mengaji tentang ilmu berkenaan dengan ahwalin nafs, tazkiyatun nafs, ma'a syiddatil hajati ilaih, bersama dalam keadaan hajat, keperluan yang diperlukan manusia hari ini memang sangat-sangat berhajatkan kepada ilmu ni. Maknanya kita tengok hari ni, ringan, kita tengok penyakit-penyakit hati yang berlaku, khususnya dalam kalangan orang Islam, sangat berhajat. Dan kata Syekh kata ini, yang pertama Syekh kata mengetahui perihal jiwa, nafs, keadaan dia, penyakit-penyakit dia, yang kita dah bincang, dah masuk berapa dah, kelas yang keberapa dah ni kan, kita bincang dulu. Ubatnya, dia punya ubat penyembuh, ini adalah ilmu salafi atiqah, ancient salafi. Yang ketiga, ramai orang tak mau mengaji. Zahada fihi kathirun ma'a syiddatil hajati ilaih, ma'a syiddatil hajati ilaih. Sedangkan inilah ilmu yang paling penting sekali. Maknanya hajat manusia berhajatkan kepada ini, kerana nak tahu tentang jiwa manusia, nak tahu tentang hati, nak tahu tentang macam mana nak menyucikan jiwa, menyucikan hati. Wa min afdalil kutubil musannafati fihi ad-da' wa dawa' wa ighathatil lahfan, wa ighathatil. Dan termasuk kitab-kitab yang paling utama yang ditulis dalam topik ini ialah dua kitab. Yang pertama ad-da' wa dawa' dan kitab ighathatul lahfan, yang dikarang oleh Ibn Qayyim, kitab kita ni. Sebab tu saya kata sini, wa yuhsinu bi ahadina an yuqri'ahuma miraran. Sebaiknya salah seorang di kalangan kita, semua kita ni sebaiknya hendaklah membaca
kedua kitab ini berulang kali. Miraran, ulang-ulang. Alhamdulillah. Moga Allah masukkan kita dalam orang yang baca ni. Wa yatafakkaru fi ma'anihima, dan memikirkan isi kandungan makna-makna yang terkandung dalam kitab ni, tafakkur. Wa yuhadzibu nafsahu wifqa madaminihima, dan dia cuba untuk membentuk jiwanya, mentahzib jiwanya itu, hatinya itu menuruti apa yang terkandung di dalam dua kitab ini, yang ada dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis serta athar sahabat salafus salih. Jadi itu antara perkataan yang memberikan motivasi baliklah, refresh balik kita kan. Kelas kita ni mula maksudnya daripada awal, mungkin waktu kita tu awal sikit, makin lama makin berganjak ke tengah hari ni. Jadi diperlukan juhud, maknanya waktu yang kemuncak waktu yang pukul 12:05 kan, maknanya selalunya orang kita dah banyak kalau kita jadual kita tu dah banyak maknanya peak hour kan, maknanya dah sampai pukul 12 tu dia kemuncak kan. Jadi bila kita baca perkataan Syekh Utsaimin ni, maknanya dia sedikit sebanyak menambahkan lagi motivasi kita untuk meneruskanlah pengajian kitab ni, yang mana kita masuk membahaskan masih lagi pada athar yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan para sahabat, yakni pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika pembukaan kota Tustar, mereka menemui satu mayat ataupun satu jasad yang dikata yuqalu lahu Daniel, dikatakan jasad itu adalah seorang lelaki soleh, ataupun ada yang kata dia nabi, yang dikatakan namanya Daniel, dan jasadnya itu tidak berubah, dan hanya ada beberapa bulu di tengkoknya sahaja yang bulu roma yang berubah, dan apa kita katakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka apabila kemarau, mereka akan membuka macam keranda ataupun apa dia yang menutup jasad tersebut, lalu mereka istisqa, mereka minta tawassul dengan jasad tersebut untuk mengharapkan hujan turun, dan Allah Ta'ala uji, memang hujan turunlah, kan. Maka memang itu satu bentuk ujian, kan. Jadi itu adalah perbuatan, kalau kita tengok dalam syarahan tak salahnya dalam Fathul Majid, dalam syarah kitab Tauhid ataupun Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dan juga At-Tamhid, I'anatul Mustafid, Al-Qaulul Mufid, dalam Fathul Majid disebutkan ini adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, maknanya yang mereka bertawassul dengan jasad Daniel tadi untuk supaya diminta diturunkan hujan. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat bila tabi'in dan juga Abu Aliyah yang riwayatkan kisah ini, athar ini, baik, athar daripada perawinya Rufi' ibn Mihran, Abu Aliyah Ar-Riyahi, Rufi' ibn Mihran Abu Aliyah Ar-Riyahi, Abu Aliyah, yang mana kalau kita lihat sanad kisah ini, athar ini adalah sanadnya sahih, sampai kepada Abu Aliyah, maknanya sahih, sanad yang sampai kepada Abu Aliyah tu sahih.
Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah maknanya mensahihkan kisah ini, riwayat ini. Demikian juga Ibn Ishaq di dalam Maghazi sirahnya, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan perbezaan lafaz. Maknanya athar ini sahih, sahih, yakni dan digunakan oleh ulama dakwah, ulama akidah untuk dijadikan i'tidad, yakni penyokong bagi dalil-dalil yang melarang perbuatan menjadikan kubur dan tempat kubur orang-orang soleh itu ataupun nabi sebagai tempat ibadat. Maknanya dia penyokong. Dalil-dalil dah banyak. Dalil-dalil Quran, hadis tentang larangan. Terutamanya hadis-hadis yang kita dah baca pembawaan dan juga Ibnul Qayyim kemukakan dalil-dalil ini dah banyak. Dah banyak. Kita dah baca dah sebelum ini. Dan ini adalah i'tidad. Jadi adalah penyokong, istishhad, penyokong dan pendokong untuk menguatkan dalil-dalil yang kita boleh katakan dalil-dalil yang sebelum ni yang kita bacakan itu adalah hampir-hampir boleh dikatakan sampai tahap mutawatir, maknanya banyak sangat. Riwayat-riwayat tentang larangan untuk menjadikan kubur sebagai tempat ibadah ini, sebagai masjid ini sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan demikian juga perbahasan fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh juga disepakati, iaitulah akan hukum haram membina, membuat binaan di atas kubur. Dan ulama yang mengatakan makruh dalam di sisi mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i itu juga ditinjau oleh ahli tahqiq bermaksud makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Makruh tahrim maknanya dia haram lah, haram. Cuma kenapa jadi istilah makruh tu ada dua, tanzih dengan tahrim? Kerana kita tahu ulama ini mereka menjaga tutur kata. Mereka sangat teliti dalam mengeluarkan pendapat. Jadi apabila melibatkan hukum syarak, mereka tidak bermudah-mudah untuk mengatakan sesuatu itu haram ataupun halal, melainkan mereka mendapatkan dalil yang jelas dan pasti. Dan bagi setengah ulama, mereka memilih istilah makruh itu untuk mengelakkan daripada termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang perbuatan bermudah-mudah untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalilnya ialah apa? Ayat dalam surah ولا تصفوا ما ولا تصفوا ولا تصفوا dalam surah An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatihumul wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu berdusta dengan apa yang kamu sifatkan, yang disifatkan oleh lidah kamu dengan mengatakan ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Jadi ayat dalam surah An-Nahl ayat 116 ini, ulama-ulama fuqaha mereka betul-betul hayati. Jadi bila mereka betul-betul hayati, kalau kita lihat, kalau kita follow
kelas fiqh dalam mazhab Syafi'i ataupun kelas fiqh, tak kiralah mazhab apa, kalau di Yayasan Taklim ni kita fiqh, ada kelas fiqh mazhab Syafi'i. Cuba kita tengok bagaimana ulama mengeluarkan pendapat. Mereka sangat berhati-hati menggunakan istilah apatah lagi melibatkan hukum hakam. Sebab itu adanya istilah makruh tanzih, makruh tahrim. Tujuannya dari sudut nak menjaga jiwa, menjaga nafs, adalah untuk mengelakkan diri daripada mengatakan sesuatu yang dusta atas nama Allah. Berbeza dengan orang hari ini. Orang hari ini hilang agama, hilang wara', hilang amanah, hilang kejujuran, rata-rata tak menjaga perkataan. Tak percaya kita tengok orang politik. Orang politik dia memang orang yang tak ada wara' dalam perkataan. Tidak ada rasa takut kepada Allah dalam ucapan mereka. Tidak ada rasa insaf dan tidak ada rasa rendah hati dalam ucapan mereka. Ada orang forward kat ana kenyataan seorang pemimpin ni. Ini kemungkaran lah, maknanya kita kena sebut lah. Dan kita bukan benda yang mungkar, kita tegur. Dan kita bukan menyuruh orang supaya memberontak dan sebagainya. Kan, bila pendapat peribadi dia, kan, dia kata, okey, dia tetapkan satu ketetapan tu, kemudian dia kata Allah memihak kepada saya. Allah memihak kepada saya. Maknanya, bagi orang-orang yang tak nampak dari sudut jiwa ni, itu kita kena bincang, kena tengok. Benda bukan semua benda kita nak kena tengok dari sudut pandang fuqaha, dari sudut hukum fiqh saja, yakni hukum hakam yang dibahaskan oleh ulama fuqaha. Tetapi setiap perkara kita kena tengok juga dari sudut jiwa, dari sudut menjaga jiwa, nak menjaga nafs, nak tahzib an-nafs, nak menjaga hati. Jadi ucapan tersebut, bila kita ada pendapat, kita nak benarkan pendapat kita, kita kata Allah memihak kepada saya. Ini menunjukkan wama qadarullah haqqa qadri. Kita tak menghormati Allah seperti mana yang selayaknya. Beza dengan fuqaha, ulama, mereka tak berani nak cakap lah. Kalau mereka ada pendapat, mereka tak pernah tajarruk, berani nak kata inilah pendapat yang Allah memihak saya. Even Nabi SAW, para sahabat yang Allah Ta'ala turun wahyu kepada Nabi, Allah sebutkan para sahabat ni golongan yang kita kata yang terpilih, golongan yang terbaik, pun tak berani nak mendabik dada bahawasanya dalam pendapat-pendapat peribadi atau ijtihad mereka itu, mereka mendabik dada Allah memihak kepada mereka. Tak, kita bacalah. Sebab tu anda bagi contoh. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala turun ayat khusus untuk membersihkan tuduhan hadithul ifk, peristiwa fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Maghazi, bab hadithul ifk, hadis nombor 4141, bila Aisyah cerita tentang kisah hadithul ifk tu, dalam pertengahan cerita tu, Aisyah kata apa? Bila Aisyah tahu Allah Ta'ala turun ayat untuk bersihkan dia, Aisyah kata apa? Very humble. La sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fiya bi amrin. Maknanya urusan peribadi aku ni, terlalu hina aku rasakan bila Allah membicarakan berkenaanku dalam masalah ini, dalam untuk membersihkan aku. Maknanya Aisyah, bila Allah Ta'ala turun ayat membersihkan tuduhan terhadapnya, Aisyah tak mendabik dada kata Allah memihak kepada saya. Tapi Aisyah kata apa? La sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallam Allah alayya atau yatakallam Allah fiyya bi amrin. Macam bahasa mudahnya kita malu, aku rasa aku ni tak layak. Allah nak turun cerita pasal aku, pasal urusan peribadi aku. Allah turun aku rasa tak layak, malu aku rasa aku
urusan aku ni hina sangat, tapi Allah turun juga ayat, aku rasa hina sangat. Maksudnya humble, maknanya semakin orang itu dia mendapat kelebihan, maka dia semakin dia mengeluarkan perkataan yang menunjukkan kerendahan hati dan keikhlasan dan kemurnian hatinya, ketundukan dia kepada Allah. Berbeza dengan orang yang baru dapat jawatan, nampak? Menunjukkan dari sudut perkataan dia itu adalah tanda-tanda menunjukkan penutur itu maghrur, terpedaya. Maghrur juga dalam bahasa Melayu maknanya angkuh dan sombong. Dalam bahasa Arab maghrur terpedaya. Dalam bahasa Melayu maghrur angkuh dan sombong. Bila kita berani mengatakan Allah memihak kepada saya dalam urusan yang tak betul, tak betul. Beza ulama fuqaha dengan umara hari ini. Jangan kita samakan. Memang kita kena ingatkan tanbih. Sebab itu bila kita belajar tazkiyatun nafs, makin kita belajar, makin kita akan rasa diri ni tak ada nilai. Maknanya apa? Kita takkan ada ruang untuk kita angkat diri kita. Itu masalahnya kita kata sistem pendidikan itu sendiri. Ini jauh daripada nilai-nilai akhlak, penyucian jiwa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita tengok boleh keluar kenyataan dengan bangga sekali mengatakan Allah memihak kepada saya, dan kita bimbang benda ni nampak macam kecil, nampak macam remeh, tetapi dia ada, kita boleh katakan dia termasuk dalam minal alfazi lafaz-lafaz yang muhtamalah ataupun lafaz-lafaz yang mahzurah, yang kita kena jagalah. Maknanya tak boleh kita cakap sebarangan. Maknanya seakan-akan anda teringat balik macam anda selalu sebut sebelum ni, Prof Daud, Prof tak ingat dah nama dia, dalam salah satu buku yang dikarang oleh seorang profesor ni, dia sebut orang Melayu ni memang suka gunakan Allah, suka gunakan Tuhan demi kepentingan diri. Harun Daud, Profesor Dr. Harun Daud, dalam buku dia mantra Melayu, analisis pemikiran mantra Melayu. Jadi dia buat analisis, dia kata, dia buat kesimpulan, maknanya orang Melayu, dia kata spesifik orang Melayu ni suka gunakan nama Allah untuk kepentingan diri, guna nama Tuhan untuk kepentingan diri. Dan ini terbukti memang suka guna. Jadi kalau kau punya ada pendapat, kau cakaplah tu pendapat kau, jangan kau menggunakan nama Allah, kata ini Allah memihak kepada saya, Allah memihak. Itu macam kita seakan-akan kita justifikasi perbuatan kita tu dengan mengatakan Allah memihak kepada saya. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab akidah, tak pernah lagi kita jumpa perkataan ulama, perkataan umara, khalifah yang terdahulu yang berani tajarruk nak kata Allah memihak kepada saya. Even sahabat Nabi pun tak berani nak kata Allah memihak kepada saya kalau mereka berselisih pendapat, kalau mereka berijtihad dan sebagainya. Ali berselisih pendapat dengan Muawiyah ke misalnya dalam isu tentang darah Uthman misalnya, Ali tak pernah mendabik dada kata Allah memihak kepada saya. Muawiyah kata Allah memihak kepada saya. Sahabat berselisih pendapat dalam isu fiqh misalnya, dalam isu faraid misalnya, Ibnu Abbas kata Allah memihak kepada saya. Tidak pernah ada. Sebab itu benda ni kita jangan normalisasikan. Bila kita kena tegur, bila tambah lagi bila kenyataan tu dikeluarkan seorang pemimpin yang menjadi ikutan ramai, sangat-sangat bahaya. Dan kita risau benda ni akan jadi, maknanya orang akan anggap tak apa, tak ada masalah. Apa yang wajah kita kata benda tu dilarang kerana dia ada bentuk taqawul ni maknanya kita mengada-adakan sesuatu yang di atas nama Allah.
kita maknanya seakan-akan kita bila kata Allah memihak kepada saya, berat tu. Kalau kita kata dalam bentuk doa, jangan misalnya Quran ada kan, la tahzan innallaha ma'ana, macam untuk kita memberikan pengharapan, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu lain. Itu doa. Itu apa kita kata khabar yang berbentuk at-talab wal raja, yang menunjukkan adanya pengharapan dan adanya doa, permintaan. Itu lain. Kan? Misalnya kita kata orang semua susah. Lepas PKP ni orang semua susah. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, Allah membantu kita, Allah memudahkan urusan kita, Allah bersama kita. Dia beza dengan Allah memihak kepada saya, Allah memihak kepada kami. Itu lain. Konotasi dia tu lain. Sebab itu tak kiralah apa mungkin dia punya niat dia baik, dia nak maksudkan doa dan zakat, itu kita tolak, tapi perkataan tu, lafaz Allah bersama saya dalam perkara ini, dalam urusan yang ni, Allah bukan maknanya Allah memihak kepada saya tu. Maknanya seakan-akan macam dia diberikan satu autoriti untuk mengetahui di pihak mana Allah Ta'ala itu memilih. Ini kita kata ada unsur-unsur ghulu. Dan ini kita tak hairan bila kita tengok orang yang keluar kenyataan itu latar belakangnya adalah golongan yang aliran sufi. Memanglah sufi ni bukan kata Allah memihak kepada saya. Kalau batiniyah, Allah tu dalam diri saya tu kan. Dia tu Tuhan tu. Tapi taklah kita nak sampai tahap tu. Tapi cuma kita kena tegur lah. Benda tu tak boleh dibiarkanlah, maknanya kena tegur lah. Janganlah, tak payahlah cakap Allah memihak kepada saya tu kan. Lepas ni jadi apa, orang akan ikut, pemimpin-pemimpin bawahan, pengikut-pengikut dia akan ikut pula. Jadi kena hati-hatilah. Bukan kita cakap tegur tu atas kapasiti politik, bukan parti politik apa, tapi kita bagi tahu tu sebab kita nampak benda tu mungkar. Kan? Dia kata Allah memihak kepada saya dalam perkara ini. Dia punya implikasi dia tu berat. Kan? Dia tak sama bila kita kata Allah bersama saya, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama, maknanya pertolongan Allah, bantuan Allah bersama saya. Tapi bila kata Allah memihak kepada saya dalam isu ini, fikir 2-3 kali kalau kita nak sebut tu. Allah memihak kepada saya. Allah telah memihak kepada saya. Anda tak tahu nak takwil. Boleh ke nak takwil jadi doa? Susah tu. Kalau Allah bersama kita, jangan risau, Allah bersama kita. Kerana kita harap kepada dia, kita berdoa kepada dia, kita beriman kepada dia, Allah bersama kita. Itu lain. Boleh lagi ada takwil. Kan? Yang ni susah juga nak kata, sebab dia punya konteks dia tu, bila dia nak bagi tahu pendapat dia tu betul, dia nak membetulkan pendapat dia. Macam contoh, anda ada pendapat anda, tuan nak kata Allah bersama dengan, Allah memihak kepada pendapat saya, Allah memihak kepada saya. Berat tu. Sebab tu nak kata kan, bila kita belajar kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab ulama, tak ada ulama berani cakap itu. Ulama pun tak berani cakap itu. Sahabat pun tak berani cakap itu. Kan? Allahu apa dia, Allah memihak kepada saya. Itu kita kena hati-hatilah. Itu tak boleh pakai kan. Orang yang jahil ni, dia tak sedar diri dia jahil. Bila dia ucap, dia tak pernah fikir dulu apa implikasi. Ditambah lagi dengan pengikut-pengikut yang taksub, yang tak faham apa, yang jahil juga, maka ikutlah membuta tuli, tak faham juga implikasi. Tetapi itulah kita, bila kita belajar dan kita melihat adab dan akhlak, bagaimana ulama, bagaimana ahli ilmu bertutur. Mereka menjaga tutur kata, akhlak, adab dalam berkata. Kan, boleh bukan ikut suka hati, ikut suka teradap. Ikut kita ni agama Islam ni agama yang ada
akhlak yang kita kena jaga, pertuturan kita. Bukan, kita kena berfikir dulu sebelum kita cakap, sebelum kita tulis. Kita kena berfikir dulu sebelum, bukan kita cakap dulu baru berfikir. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Baik. Jadi balik pada asar ini. Asar ini maknanya tadi kita sebutkan apa? Ulama ni, fuqaha, mereka berbeza istilah yang mereka gunakan kan, larangan terhadap larangan membina kubur itu, ada yang kata makruh. Tetapi makruh itu kesemuanya menjurus kepada makruh tahrim. Makruh tahrim. Maknanya makruh yang membawa kepada haram. Sebab apa dia sebut makruh? Dibenci perkara tersebut. Dibenci. Yang ini dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Jadi kita kena berbetulkan juga istilah tu. Sebab itu Imam Ibn Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau sebutkan istilah lafaz karahiyah, istilah karahiyah makruh di sisi salaf bermaksud haram. Itu maksud dia. Akrahu kadza wa kadza. Misalnya Imam Syafi'i dia kata aku tak suka benda ini. Aku tak suka diagungkan mana-mana individu di atas kuburnya. Yang ni bila kata akrahu maknanya aku benci kerana perkara tu haram. Itu maksud dia. Bukan tak apa boleh buat. Bukan itu maksud dia. Tak apa tinggal lebih afdal, dia tak buat, dia tak dapat dosa, tak buat tak dapat apa. Ataupun istilah-istilah yang diselewengkan maknanya. Sebab itu kena faham macam mana yang ulama salaf faham. Ulama salaf faham maknanya makruh yang dimaksudkan dengan binaan itu adalah makruh tahrim. Itu sepakat kalau kita lihat tentang binaan di atas kubur ni. Sebab itu kita kata dibahaskan asar ini oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau katakan fa fi hadhihi al-qissah ma fa'alahu al-muhajirun wal ansar min ta'miyati qabrihi. Maknanya dalam kisah ini, kisah asar tentang Daniel ini, jadi tak sepakatlah ulama, ada kata dia rajulun salih, lelaki salih, ada kata dia nabi Bani Israel. Ada juga ulama yang kata dia adalah rajulun salih. Ada juga ulama yang kata dia nabi sebab jasad dia itu tidak dimakan tanah. Maknanya tidak musnah, tidak dimakan tanah dan tak dimakan oleh binatang-binatang buas. Allah Ta'ala jaga. Kan? Tetapi kalau pendapat yang kata dia rajulun salih, dia wali Allah, boleh tak benda jasad yang Allah Ta'ala pelihara, jasad mana-mana hambanya yang kita kata yang dipilih oleh Allah SWT tidak dimakan oleh tanah, benda tu harus maknanya bagi Allah Ta'ala idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Tetapi masalahnya sekarang ni khususiyah, khasais yang disebutkan oleh para ulama bila bincangkan tentang khasaisul anbiya wal rusul. Khasais para nabi dan rasul antaranya adalah jasad mereka tidak dimakan tanah. Ini adalah khususiyah para nabi. Jadi isu dia sekarang ni, bila jasad Daniel itu tidak dimakan oleh tanah, tidak disentuh oleh binatang buas, jasad dia itu elok, dikatakan berapa ratus tahun. Jadi sebab itulah mereka melihat hadis yang menyatakan luhumul anbiya la tublihal ard ataupun la ta'kuluhal ard, ataupun jasadul anbiya, jasad para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Jadi ulama yang berpendapat Daniel itu adalah nabi, mereka berdalilkan dengan hadis tersebut. Sebab keadaan jasad Daniel itu memang tak berubah. Jadi kalau dia rajulun salih, dia tak masuk dalam khususiah tu. Tapi ada sebahagian ulama kata Allah Ta'ala, boleh sahaja Allah Ta'ala jadikan jasad Daniel itu maknanya kekal ketika itu untuk menguji Bani Israel. Itu satu jawapan lagi. Kan? Jawapan lagi maknanya jasad dia itu dikekalkan
jasadnya itu tidak dimakan tanah dalam waktu yang tertentu, bukan selama-lamanya, untuk menguji Bani Israel. Itu satu taujih juga. Sebab itu sebahagian ulama bila dia syarah asal ni, mereka kata itu untuk menguji Bani Israel, untuk menguji orang Yahudi. Sebab itu mereka ghulu kepada orang salih, jadi Allah nak uji mereka. Dan itu satu taujih yang bagus juga. Sebab dikatakan jasad itu tempohnya daripada zaman Nabi SAW, maknanya 300 tahun. Maknanya mustahil Daniel yang dimaksudkan itu adalah Nabi Daniel yang ada dalam kitab Taurat. Kerana jarak masa dia tu tak matching. Maknanya tak matching dengan zaman Daniel yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat. Itu mungkin Daniel ini adalah seorang lelaki soleh yang nama dia juga Daniel. Itu satu taujih. Maknanya ada dua pendapat. Ada yang kata dia Nabi, ada yang kata tapi isu dia sekarang ni tak jadi masalah lah. Maknanya isbat, kalau kita isbat dia Nabi pun, kalau dia isbat lelaki soleh sekalipun, tidak mengubah makna hadis Nabi yang melarang perbuatan menjadikan kubur Nabi atau lelaki soleh sebagai tempat ibadat. Subhanallah, ini antara apa kita kata, kalau kita teliti betul-betul, walaupun berlaku perbezaan pendapat tetapi tak mengubah makna hadis. Jadi maknanya Nabi SAW, kita boleh cakap seakan-akan macam Nabi tahu benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku. Termasuk dalailun nubuwah. Maknanya Nabi kata idza mata fihim rajulun salih au nabi yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim, yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Kan dalam riwayat kan ada kan, mereka orang Yahudi menjadikan kubur nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di kalangan mereka. So Nabi dah bagi jawapan lah. Maknanya seakan-akan macam Nabi seakan-akan macam Nabi tahu khilaf ni akan berlaku. Daniel yang dijumpai oleh sahabat tu, oleh Abu Aliyah dan tabi'in yang riwayatkan kisah tu, tabi'in dan sahabat. Tabi'in yang riwayatkan Abu Aliyah, sahabat yang menemui jasad tersebut, mereka seakan-akan apa? Maknanya seakan-akan Nabi SAW dah isyaratkan makna khilaf tu akan berlaku. Dan tidak mengubah makna hadis. Maknanya tak kiralah dia Nabi ke, dia orang soleh ke, benda tu tetap tak boleh. Membuat binaan di atas kubur tetap tak boleh. Sebab itulah para sahabat mereka buat apa? Ta'miyatu qabrihi. Ni. Sebab tu Imam Ibn Qayyim kata kat sini, dalam kisah ini menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh para sahabat di kalangan Muhajirun dan Ansar min ta'miyati qabrihi. Ta'miyah qabrihi maknanya menghilangkan kuburnya. Maknanya kita dah sebut riwayat sebelum ni, mereka gali lebih kurang 13 lubang, 13 kubur yang berasingan, yang berbeza, kemudian mereka tanam dan mereka kambus di salah satu lubang dan mereka ta'miyah, maknanya mereka tak bagi tahu kat mana satu ditanam dan mereka kambuskan semua 13 tu sekali. Untuk apa? Tujuan dia, apa maqasid, apa tujuan para sahabat buat macam tu? Kata Imam Ibn Qayyim, li'alla yaftatinanna bihin nas. La yaftatinna bihin nas. Supaya manusia tidak terfitnah dengan jasad Daniel itu. Walam yubrizuhu lid-du'a indahu wa tabarruk bihi. Supaya orang tidak akan pergi lagi dekat jasad dia tu, akan tabarruk, akan berdoa dekat situ. Kemudian tengok Ibn Qayyim kata apa? Walau zafara bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisuyuf. Kalaulah jasad dia ni tu kekal, sahabat tak tanam, biar saja, sudah tentulah akan berlaku pergelutan. Orang-orang yang kemudian ni akan bergaduh lah, akan berebut, bergaduh, berperang-perang lah dengan pedang mereka, akan berebut jasad tu. Kita tengok orang Kristian macam mana mereka sangat taksub dan fanatik zaman pertengahan medieval. Bagaimana zaman kegelapan dan zaman keruntuhan orang-orang Kristian yang mana mereka taksub dan fanatik dengan relics ataupun kita kata barang-barang, benda-benda yang mereka anggap sebagai ada berkat dan sebagainya, batu mereka berebut.
apa dia, sapu tangan, yang dikatakan Nabi Isa lap, kan. Kemudian apa lagi? Cawan, kata kononnya cawan Nabi Isa padahal tipu saja, tak terbukti. Rambut, rambut, apa dia, sin ini sin itu, tengkorak, habis macam-macam kalau kita tengok. Itulah ketaksuban orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan benda-benda macam ni. Sebab itu Nabi SAW, para sahabat tutup pintu-pintu ini. Sebab itu sahabat mereka kambuh. Kambuh. Jasad Daniel tu gali 13 lubang, salah satunya tak diberitahu digali di mana, dan kemudian dikambus. Sebab itu kata Abu Aliyah, sawainahu wa sawaina dafannahu wa sawainal qubur kullaha linu'ammiyahu 'ala nas la yambushunahu. Supaya orang tak tahu, supaya orang tak pergilah dekat kubur tu. Kalau tak, habislah. Pergi buat binaan, kemudian kata ni berkat apa semua, habis tabarruk apa semua, habis. Wala abaduhu min dunillah, dan sudah tentulah mereka akan sembahnya selain daripada Allah. Jadi orang Yahudi Nasrani buat. Fahum qad ittakhadhu minal quburi awthanan man la yudani hadha wa la yuqaribu wa aqamu laha sadanah wa ja'aluha ma'abida a'zami minal masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala. Banyak apa dia, orang yang tak boleh sama taraf pun dengan Daniel tu, ataupun tak boleh nak sikit pun nak sama dengan kedudukan lelaki soleh ataupun nabi, tak boleh sampai pun, tapi tetap mereka buat juga binaan. Kadang-kadang tu kalau kita baca yang kitab-kitab sufi tu, kadang-kadang mereka terpedaya. Orang tu kata ni kubur wali fulan. Bila orang ada satu kisah ni ditipu, scam lah. Orang kata ni kubur wali fulan-fulan. Lepas tu orang pun ramai pergi buat binaan. Kemudian satu hari ada tak salah ada seorang ni dia pergi dia belum buat binaan yang besar lah, masih lagi boleh digali, dia gali, tengok ada tulang anjing. Bukan kubur manusia, bukan kubur wali, kubur anjing pun dijadikan berhala. Maknanya dijadikan sebagai tempat ibadat, sebab terlampau fanatik dengan kubur ni, sampai bodoh, sampai tak boleh fikir dengan waras. Ada kubur anjing, kubur kucing pun macam di mana, di Pakistan ke kat mana pun ada. Kubur apa? Kubur binatang pun disembah. Ayam ke apa tak salah ada. Kat mana? Bukan India ke kat mana? Disembah juga. Na'udzubillah. Sesat tu tak boleh nak bawa apa? Bawa bincang lah. Terlampau sesat yang terlalu bodoh. Sebab itulah kata Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarahnya, dalam kitab Tamhid, dia kata kalau batu, kan, batu itu dijadikan sebagai tempat ibadat, dianggap ada keberkatan, yang mana batu kita tahu tiada nilai. Kita tahu batu tak ada, batu ni orang semua tahu dengan akal, batu tak boleh buat apa. Batu, kayu, pokok, kan, orang tahu pokok, tapi tetap dijadikan sebagai berhala. Orang pergi sentuh, orang pergi berdoa dekat situ, bertabaruk. Itu pun benda yang macam tu, yang jamat macam tu, yang tak boleh bercakap, tak boleh nak selamatkan diri dia sendiri pun orang pergi sembah. Macam zaman Turki Uthmaniyah kan, lagi meriam. Depa sembah meriam. Depa pergi tabaruk dekat satu meriam. Kan? Al-Jabarti ada kisahkan. Meriam tu pergi tabaruk, sembah, berdoa dekat situ, ambil berkat. I'tiqad meriam tu ada keberkatan, kan? Dan macam-macam. Kalau benda-benda macam tu, yang simple macam tu pun orang boleh sembah, lebih-lebih lagi lah kalau orang-orang yang soleh. Ini istinbat apa? Maknanya kalau syariat Islam melarang perbuatan menjadikan batu, pokok, apa lagi, kayu, apa sahaja, benda-benda yang jamat,
dijadikan sebagai sembahan, kan, dijadikan sebagai sembahan, maka itu pun dilarang. Dan itu, kalau benda yang macam tu yang kita nampak bodoh lah kan, orang pergi sembah pokok, takut dekat pokok tu, kita tengok bodoh lah kan, apa ni pokok tu, dia kalau kita pergi tebang habis lah kan. Kita nampak bodoh je. Bayangkan kalau orang yang dia taksub dan fanatik kepada lelaki soleh, rajulun soleh, Nabi, maka itu lebih aula, maka itu lebih utama untuk dilarang. Itu lebih utama untuk dilarang. Sebab apa? Sebab orang maknanya kalau benda yang mudah macam batu, pokok itu pun orang boleh sembah. Lebih-lebih lagi lah kalau orang tu orang baik, orang soleh, lagilah mudah untuk orang nak melakukan sikap fanatik itu berlaku, dan ghulu itu melampaui batas itu akan berlaku pada dia. Itu maknanya kalau kita buka dalam kitab Tamhid, Syekh Saleh Al-Syekh dia ada sebut isu ni. Kata itulah sebab kenapa para sahabat mereka tanam jasad Daniel tu, Nabi atau lelaki soleh yang bernama Daniel itu, di lubang yang tidak diketahui, supaya orang-orang Islam tak akan ikut perbuatan orang-orang Yahudi yang taksub dan fanatik kepada lelaki soleh ataupun Nabi yang mereka dakwakan. Ini antara perkara yang sangat penting lah. Kan? Baik. Dan mereka wa aqamu laha sadanah wa ja'aluha ma'abida a'zam min al-mazad. Dan mereka mendirikan binaan, kemudian ada penjaga dia, sadanah kan. Penjaga tu apa lagi? Dia nak fulus lah. Datang buat nazar, datang sembelihan, sedekah bagi dekat sadanah tu. Macam Khomeini punya makam, kubur Khomeini dekat Qom, kat Iran kan. Ada gambar tunjuk kan, penuh dengan duit. Orang pergi bernazar, orang pergi, yang kayanya sadanah tu lah. Tukang jaga kubur tu jadi kaya. Sebab itu Al-Imam Al-Jabarti dalam kitab tarikhnya menyebutkan pada zaman beliau, dalam kurun ke berapa? 8 Hijrah. Kurun ke 7 atau 8 Hijrah lebih kurang. Zaman beliau, orang yang paling kaya sekali, millionaire ni adalah penjaga kubur. Zaman tu. Dekat Mesir. Dia kata, orang yang paling kaya sekali, kaya raya adalah penjaga kubur. Pasal apa? Pasal orang duk mai ziarah kubur, makam-makam wali-wali ni, mereka mai duit. Mereka bagi duit. Fulus banyak lah. Itu sebablah kita kata, marah betul lah mereka kalau kita kata benda tu tak betul. Sebab apa? Dia kata ini menghalang rezeki kami. Kan? Kenapa tak minta saja dekat kubur tu? Tak perlu suruh orang datang, mari bernazar, letak duit dan sebagainya. Minta terus dekat kubur tu, bagi duit seketui. Cuba minta. Tak payah suruh orang mai ziarah. Kalau betul-betul kamu kata kubur wali tu boleh bagi berkat, boleh bagi rezeki dan sebagainya, minta dekat kubur tu, tak payah suruh orang mai ziarah. Kan? Kalau betul lah kubur wali-wali itu memberi rezeki kepada kamu, memberi berkat kepada kamu, mintalah dekat kubur tu dan duduklah dekat kubur tu. Jangan kamu suruh orang mai ziarah kubur tu. Tak payah. Itu menunjukkan kubur wali-wali itu berhajat kepada orang untuk ziarah, untuk fulus. Dia tengok makam Khomeini tu kan, penuh duit. Sebenarnya sebelum tu lagi dekat Mesir tu penuh orang mai. Kalau sekarang ni lagi dahsyat. Kalau siapa yang tengok dalam sejarah Saudi kan, kubur Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Saudi ambil, Saudi buka ataupun dia memerintah Madinah, maknanya dikatakan Raja Saudi ketika itu masuk ke kawasan hujurat, yakni kawasan bilik, kita kata bilik, dan juga tiang-tiang yang ada, yang kita kata menutup kawasan kubur Nabi SAW itu, dipenuhi dengan sampah sarap, ketah-ketah hajat. Orang mai kubur buat hajat masing-masing, kubur jadi sampah, jadi tempat sampah. Jadi ini adalah satu bentuk isaah, satu bentuk menyakiti Nabi, buat sampah dekat kubur Nabi. Walaupun tak sampai dalam kubur tu, memang kubur tu ada orang panggil apa, kita kata ada judran, ada berapa, 5 atau ada 5
layer atau 3, ada 5 kemudian 3 lagi. Kan? Apa dinding yang memisahkan kubur Nabi SAW dengan kawasan masjid. Tapi dekat dengan kubur Nabi tu dia orang boleh bubuh sampah apa, mereka tak fikir lah. Mereka fikir Nabi boleh bagi syafaat, Nabi boleh perkenankan hajat mereka, dan minta kat Nabi Muhammad SAW terus. Jadi ini adalah kemuncak kebebalan. Buat sampah dekat kubur Nabi pula. Itu dulu sebelum Saudi apa dia dapat memerintah Madinah, Mekah dengan Madinah tu. Itu hakikat, realiti yang tak dikhabarkan. Orang ramai tak tahu, tapi sebenarnya itulah keadaan dulu. Sebab tu kita bersyukur sekarang ni benda tu dah tak ada. Maknanya kalau di Mesir sebahagian makam-makam tu masih ada lagi orang, budak-budak, student-student ni dia nak pergi exam, dia pergi makam Imam Syafi'i, dia tulis hajat dia apa semua. Letak. Itu yang dikhabarkan kepada anda, tak tahulah sekarang ada lagi ke tak. Kan? Kita pun tak tahu. Tapi masih ada. Masih ada sebahagian. Di Yaman masih ada. Wallahul musta'an. Jadi ini adalah perkara yang kita kata kemuncak kejahilan. Larangan Nabi SAW tu jelas. Tapi ada orang nak buat juga, memang mengundang kemurkaan Allah, mengundang laknat. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, laknat Allah kat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi dan orang salih mereka sebagai tempat ibadat. Maksud tempat ibadat tu, mereka meletakkan ta'alluq, pergantungan hati, tawajuh. Maknanya pergi tu mereka percaya tempat itu adalah tempat yang mustajab untuk doa. Itu termasuk dalam makna masjid. Ini sebagaimana yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maknanya maksud masjid ni tak semestinya dia pergi solat dekat situ. Kalau dia solat dekat situ, solat atas kubur tu yang paling dahsyat, masuk dalam larangan. Solat di sisi kubur pun termasuk dalam larangan. Tapi bukan terbatas pada masjid tu, maknanya menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadat, bukan semata-mata pergi solat dekat masjid, dekat kubur, atau menjadikan kubur tu sebagai tempat solat, atau membina masjid di kuburan, atau menjadikan masjid itu dalamnya ada kubur. Bukan itu saja maksud larangan. Maksudnya adalah mengkhususkan ibadat tertentu seperti doa. Berkeyakinan bahawasanya doa di kubur wali itu mustajab ataupun lebih berkat. Itu juga termasuk dalam larangan dalam hadis. Jadi kita kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Maknanya macam tu sekali larangan Nabi SAW termasuk dalam larangan tersebut. Anda tengok satu berita ni dekat mana? Dekat Tawau kan nak buat Sabah. Nak buat kuburan baru. Tapi anda terdengar berita tu, dia kata nak buat surau. Dia nak buat kubur berkonsepkan taman. Dan nak buat surau dekat situ. Orang Sabah kena ni lah, orang yang ada pengaruh ataupun ahli ilmu di Sabah tu banyak lagi tu, berat tu. Kat Tawau lah Hasan. Anda tengok berita baru ni, kata nak buat pihak berkuasa dah bagi tanah nak buat kubur. Tapi nak buat kubur konsep taman. Konsep taman. Kita fahamlah konsep taman ni yang dah ada dah kat area-area KL, Lembah Kelang ni memang dah ada dah. Tapi nak buat surau tu. Jadi dia macam tu, kena bawa kepada, kena ajukan soalan ni kepada mufti. Kena bawa soalan ni kepada mufti, kena minta penjelasan macam mana nak buat masjid tu. Bahaskan dari sudut fiqh mazhab Syafi'i. Boleh ke tak? Nak buat surau dekat kubur. Jarang kita dengar. Masjid yang sedia ada sebelah dia tu tanah kubur, itu lain cerita. Kan? Masjid sebelah dekat dengan berdekatan dengan kawasan masjid tu sedia ada, dah ada tanah kubur. Itu lain cerita. Tapi sekarang ni kubur baru nak buat surau dekat situ. Macam mana tu? Kena tanya mufti. Tapi mufti kena bagi
jawapan kena base pada dalil yang betul lah. Kan? Macam mana tu? Ya, tuan ada dengar dekat ni. Macam mana tu? Maknanya boleh ke buat surau dekat tanah perkuburan? Ada ke surau? Selalunya kita dengar tanah perkuburan dia dekat dengan masjid. Kan? Yang jadi isu mungkin dah lama kan. Maksudnya sama ada masjid tu bersebelahan ataupun bertentangan, tak kira lah macam mana keadaan situasi, masjid tu dibina asal, kubur tu kemudian tak jadi isu. Tapi kalau asalnya tanah kubur, kemudian nak buat masjid, yang tu memang tak boleh sebenarnya. Ulama bahas kan. Asal maksudnya dah ada, maknanya asal kalau tempat tu masjid, asalnya masjid, kemudian dekat dalam berapa meter ataupun berapa puluh meter atau ratus meter berdekatan dengan kawasan masjid ada tanah wakaf, dibuat tanah perkuburan, itu tak ada isu. Sebab masjid tu asal. Tapi masalah sekarang ni nak buat kubur dan nak buat surau. Maknanya surau tu masjid lah. Janganlah jadi literal sangat kata surau bukan masjid. Larangan Nabi tu masjid tu maksudnya masuklah surau. Nabi kata la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadat, sebagai masjid. Itu yang kita kena faham maksud masjid tu, masjid. Bukan semata-mata masjid. Dia kata masjid tak boleh, surau boleh. Tak, bukan macam tu. Kan? Anda tak tahulah apa hujah alasan mereka, tapi kita tunggulah, maknanya kena ajukan kepada mufti lah. Kena minta penjelasan. Sebab yalah, bila kita dah sampai bab ni benda ni perlukan penjelasan. Dekat mana? Dekat Sabah. Orang Sabah yang dengar ni dia kena tanyalah asatizah yang ada kat sana. Mungkin ambil mungkin ada perincian dia yang mungkin anda tak tahu. Kan? Kena tanyalah kat sana. Tapi anda duk fikirlah kan. Jarang, tak tahulah, anda tak tahulah, mungkin anda yang jahil, mungkin anda tak, sebelum ni memang dah ada surau, memang ada kubur yang memang dibuat surau kan. Tapi kalau kita bincang dari sudut apa yang kita bahaskan sekarang ni, tak boleh lah. apa kejadah, apa tujuan kita buat surau dekat masjid, di surau dekat kubur kan? Adakah kita nak suruh orang pergi menggalakkan orang untuk macam mana tu, ataupun ada alasan lain? Dengan jelas kalau sebab tak ada lah, kita tak pernah jumpa lagi pendapat yang mengatakan boleh benda tu, setakat yang kita tahulah. Kecuali kalau memang macam kita sebut tadi, masjid tu dah memang tempat asal, surau tu dah tempat asal, kemudian kat sebelah tu ada orang wakafkan tanah kuburan, berdekatan, bukan dekat dalam kawasan perkuburan tu ada masjid atau surau tu. Itu yang kita kata dibimbangi masuk dalam larangan kan. Baik, falau kana ad-du'a 'inda al-qubur was-salatu 'indaha wa tabarruk biha fadilatan aw sunnatan aw mubahan la nasaba al-muhajirun wal ansar hadha al-qabr 'alaman lidzalika wa da'u 'indahu wa sannu dzalika liman ba'dahum walakin kanu a'lamu billah wa rasulihi wa dinihi minal khuluf allati khalafat ba'dahum. Kalaulah doa di sisi kubur itu, solat di sisi kubur itu, tabarruk dengan kubur itu ada fadilat, ada keutamaan atau sunnah atau mubah atau harus, sudah tentulah orang-orang muhajirun, sahabat Nabi muhajirin dan ansar akan buat kubur, akan bina kubur Daniel itu. Dia akan buat tanda untuk menunjukkan ini kubur orang soleh, ini kubur Nabi, dan mereka akan berdoa di sisinya, dan mereka akan sunnatkan, akan mencontohkan hal tersebut kepada orang yang datang selepas mereka. Tetapi hal itu tidak berlaku. Kerana apa? Lakin kanu a'lamu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kan, tetapi sahabat Nabi, muhajirin, ansar, tabi'in yang ikut mereka itu lebih tahu tentang Allah, mereka lebih takutkan Allah, mereka lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih kenal agama Islam berbanding dengan golongan yang datang kemudian, yang datang menggantikan mereka, yakni pada zaman-zaman yang kemudian ini mereka tak tahu seperti mana para sahabat tahu. Kan? Maknanya Ibn Qayyim kata kat kita, kalaulah benda tu sunnah, buat binaan kubur ni sunnah,
Tambah lagi kubur orang soleh, wali, nabi tu kita buat binaan tinggi-tinggi, buat cantik-cantik supaya orang datang mai doa, mai ziarah, mai tabarruk, mai apa semua. Sudah tentulah sahabat akan buat. Tapi dia pun tak buat. Dia pun buat apa? Dia pun buat sebaliknya. Dia pun sembunyikan. Dan inilah sunnah Nabi. Mereka sembunyikan maknanya apa? Supaya tidak terfitnah. Dan inilah apa kita kata sunnah khulafair rasyidin. Nabi-nabi dan rasul. Ini kita kena faham. Baik. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita akan sambung. Kelas akan datang kita akan bincang isu ini lagi. Bagaimana tabi'in mereka juga berpegang dengan pegangan yang sama. Pegang dengan pegangan yang sama, mereka tidak mencontohkan kepada kita untuk membina binaan di kubur ini. Yalah, kita dah bincang sebelum ni. Cuba bayangkan kalau kita buat kubur tu, dah lah tanah sekarang ni limit. Kalau kita jadikan kubur ni dengan binaan, dia akan memakan lagi ruang. Space tu akan lagi makan banyak. Cuba kita ada orang tunjuk kat yang sama juga. Satu kubur dua orang atau seorang, jadi dia makan ruang tau. Pasal dia buat binaan tu besar. Siap ada tempat duduk lagi, kemudian banyak ruang. Sedangkan ruang yang tempat duduk yang dia buat tu sebenarnya, bangsal ke bumbung ke yang dibuat dekat kubur tu, tempat tu boleh dimanfaatkan untuk jenazah orang Islam yang lain. Kalau kau buat dekat atas tanah wakaf, maknanya benda tu kau dah ambil bahagian orang lain. Zalim. Jadi kalau kena fikirlah nak buat kubur ni, kena nak buat konsep taman lah apa, nak bagi cantik, kemudian buat kepuk tu bagi tinggi-tinggi, bagi cantik lah apa, makan ruang. Kita tak tahu masa depan tanah ni maknanya makin berkurang. Kita ni tanah ni ada lagi tujuan-tujuan lain untuk manfaat, untuk tanaman, untuk pertanian dan sebagainya. Takkan semua kita nak habiskan untuk kubur saja. Kalau kita buat kubur tu besar-besar, binaan tu besar-besar, makan ruang. Cuba tengok di Bakek. Cuba kita fikir, orang dulu dah fikir dah. Kubur di Bakek tu dia dah berapa lapis dah. Dia berapa layer dah, dah tak tahu dah berapa layer dia, banyak Bakek. Kita pergi Madinah tu, Bakek tu kubur dia memang dah berapa layer pun dah tak tahu dah. Banyak. Tetapi sebab tidak ada binaan. Bila tidak ada binaan, maknanya dia akan memberikan ruang. Maknanya ada kubur orang yang dah mungkin dah lama dah, kemudian yang tak diketahui, kawasan itu memang dah lama dah tak diketahui kubur siapa, dah mungkin dah musnah, dia punya tulang belulang pun dah hancur. Maknanya boleh dimanfaatkan untuk ditanam jasad yang lain. Sebab tu konsep tu di Bakek, kemudian di Madinah, tanah terhad. Takkan kita nak habis semua tanah kita ni untuk kubur, untuk buat binaan kubur-kubur. Beratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu habis buang untuk kubur saja. Syaitan suka. Kan? Sebab tempat tu kita kata bukan untuk ibadat. Tempat tu untuk tanam jenazah dan kita pergi ziarah untuk ingat kematian. Kalau kita buat kubur tu cantik-cantik, pergi, itu yang jadi tak rasa ingat mati. Dia pergi happy, dia tengok, oh cantiknya kubur orang ni, oh cantiknya, besarnya dia punya batu nisan ni, dia punya, ni mesti orang hebat. Aku pun nanti kena jadi hebat. Dia jadi. Sebab tu sebahagian ulama kata binaan atas kubur ni tujuan dia adalah untuk mubahah wal mufakharah. Memang tujuan binaan yang dibuat binaan atas kubur ni untuk berbangga-bangga. Itu memang sepakat kalau kita baca dalam kitab-kitab fuqaha, mereka sebut illah. Kenapa dilarang? Kerana antaranya mubahah wal mufakharah. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dengan harta benda. Sampai nak mati pun nak bangga-bangga lagi. Sebab tu orang ni, tengok orang ni kubur dia macam ni, macam ni wali Allah ni, makam ni, pemimpin. Ni besar-besar. Ni orang ni pangkat dia tinggi ni pasal kubur dia besar, kubur dia cantik. Lepas tu ada orang yang kata, aku pun nanti nak kena kerja banyak-banyak, nanti kubur aku macam ni juga. Jadi ini salah. Tak betul tu konsep. Berbangga-bangga. Nak mati pun maksudnya nak bangga-bangga dengan dunia lagi. Wal'iyadzu billah. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.